Cuman satu dua. InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh kita dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam sya'ulahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana fakisina fi ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudam jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim fil Qur'anil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang beriman serta mengerjakan amal soleh serta bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Bada Islam ghariban wa sa'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wal ibadatu wa istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'al marda ibtigha'a wajhillah wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang dimuliakan Fadil Tuan Imam kita pada pagi ini, tak lupa juga yang dimuliakan Fadil Tuan Bilal, kemudian jawatan pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dapat bersama mic. Kenapa? Mic yang pegang ada? Mic pegang pun tak ada? Ini satu je. Boleh tak? Boleh? InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung melihat satu hadis pilihan sebelum kita masuk soal jawab agama, iaitu satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu qala iza kanu salasatan wa fi riwayatin lil Muslim idza kana salasatun fala yatanaja isnani duna salis wala yatanaja isnani duna salisi. Wa fi riwayatin ukhra idza kuntum salasatan fala yatanaja rajulani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nas. Ajal ataupun ajla anna zalika yuzinuhu.
Ajla anna zalika yuhzinuhu wa fi riwayatin yatanaja. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini terima daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Pakai mic luar ke tak? Mic luar, speaker luar. Saya pakai speaker luar. Dalam. Kalau kita pakai luar. Baik. Iza kanu salasatan. Itu kipas. Baik. Hadis terima daripada Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, iza kanu salasatan, jika adalah kamu itu 3 orang. Iza kanu salasatan, apabila kamu itu berada dalam 3 orang kumpulan, 3 orang lah. Wa fi riwayatin Muslim, dan sabit dalam satu riwayat daripada Imam Muslim, jika ada 3 orang. Iza kanu salasan, iza kana salasan. Dia ada 2 riwayat lah. Ada 3 riwayat. 3 riwayat tuan-tuan. Riwayat pertama menyatakan lafaznya iza kanu salasatan, apabila mereka itu 3 orang. Kalau riwayat daripada Imam Muslim, dia kata iza kana salasatun, apabila ada ia 3 orang. Oleh itu fala yatanaja isnani dunal salis, maka janganlah kamu berdua berbisik-bisik. Jangan kamu bisik-bisik duna salis, tanpa mengajak orang ketiga. Wa fi riwayatin ukhra, dan sampai pada satu riwayat yang lain yang ketiga, iza kuntum salasatan. Iza kuntum salasatan, apabila kamu semua 3 orang. Fala yatanaja rajulani dunal akhar, maka tak boleh 2 orang berbisik-bisik tanpa yang lain. Sehingga mereka hatta takhtalitu binnas, sehingga mereka bercampur dengan orang. Ajla zalika yuzihi, kenapa? Kerana perkara itu akan menyedihkan dia. Wa fi riwayatin, nasabit pada satu riwayat lain digunakan lafaz yatanaja. Yatanaja, dalam bentuk perintah. Baik, hadis ni tajuk dia cara berbisik, ataupun dalam konteks hukum berbisik lah. Di mana hadis ni terima daripada Abdullah bin Umar. Di mana Nabi SAW berkabda, dia kata iza kanu salasatan, bila kamu 3 orang. Riwayat Muslim pula kata iza kana salasatun, bila kamu 3 orang. Ada 3 orang. Fala yatanaja isnani dunal akhar, maka janganlah kamu berbisik-bisik tanpa mengajak orang ketiga. Sedangkan satu riwayat lain menyatakan, jika kamu semua 3 orang, maka tak boleh 2 orang bisik-bisik tanpa yang lain, sehingga mereka bercampur dengan orang, kerana perkara ini menyedihkan. Kerana demikian perkara tadi, dengan tidak mengajak orang yang ketiga, maka perkara ini boleh menimbulkan kesedihan. Ajla zalika yuzihu. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat yatanaja. Baik. Jadi hadis ni tuan-tuan merupakan satu hadis berkenaan adab. Adab dalam konteks kita berada di antara beberapa orang sahabat. Apabila jumlah sahabat itu, contohnya kita ada 3 orang. Kita 3 orang, maka kita tak boleh berbisik 2 orang, sedangkan tidak melibatkan orang ketiga. Sedangkan orang ketiga tu ada kat situ. Ataupun kita ada 4 orang. Dalam satu masa kita duduk 4 orang. Kemudian kita berbisik 3 orang dengan tidak melibatkan orang yang keempat.
Dia dalam masalah berbisik ini dia ada dua kategori lah. Ada dua kategori berkenaan orang bisik. Pertama, berbisik dalam perkara yang kebaikan. Dan yang kedua, berbisik dalam perkara yang merosakkan. Perkara yang mendatangkan mafsadah, kerosakan pada masa akan datang. Jadi ada dua hukum tu. Yang kita faham biasanya satu hukum lah. Hukum berbisik ni tak boleh lah. Bila kita kata kau berbisik, biasanya bila kita dengar perkataan berbisik ni satu benda yang tak elok lah. Jadi sebenarnya dalam berbisik ni ada dua hukum. Satu, berbisik dalam perkara yang boleh mendatangkan mudarat atau kerugian. Yang kedua, berbisik dalam perkara kebaikan. Untuk berbisik dalam perkara kebaikan ni dibolehkan. Walaupun contohnya kita ada 3 orang masa tu. Kita ada 3 orang, sedangkan kita berbisik 2 orang aja, dengan tidak melibatkan orang yang ketiga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata ya ayyuhallazina amanu iza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wal ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wal taqwa wattaqullaha allazi ilaihi tusyarun innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat surah Al-Mujadalah ayat 9 hingga 10. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum, wahai orang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama kamu, fala yatanajau bil ismi wal udwan, maka janganlah kamu berbisik-bisik dalam melakukan dosa dan pencerobohan. Wal udwan, permusuhan ataupun dosalah, ismi wal udwan. Wal ma'siyatir rasul, dan perkara yang boleh membawa neraka kepada Rasul. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Tetapi sebaliknya berbisik dah dalam perkara kebajikan. Bil birri wat taqwa, dan perkara ketakwaan kepada Allah. Wattaqullaha allazi ilaihi tusyarun, dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala yang kepadanya kamu akan dibangkitkan. Innaman najwa minasyaiton, sesungguhnya berbisik itu daripada syaitan. Perbuatan berbisik, maksudnya berbisik ini dalam bentuk kejahatan. Berbisik ada dua kan. So berbisik dalam perkara kebaikan dan berbisik dalam perkara kejahatan. Jadi Al-Quran tadi dia kata iza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wal ma'siyatir rasul. Wahai orang beriman, apabila kamu berbisik, maka janganlah kamu berbisik dalam perkara dosa dan juga permusuhan dan maksiat kepada Rasul, dan kepada Rasul. Wa tanajau bil birri was taqwa. Dia kata. Tetapi berbisik dalam perkara kebajikan dan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah allazi ilaihi tusyarun, yang mana kepada Allah Ta'ala lah nanti kamu semua akan dibangkitkan besok, akhirat besok. Wa innama najwa minasyaiton, hanya saja berbisik itu, maksud berbisik itu, berbisik yang jahat itu minasyaiton, daripada syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, kenapa? Kerana dia nak memperhinakan orang-orang yang beriman. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Oleh itu berbisik tidak akan dapat membahayakan mereka sedikit melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Sedangkan bisikan tadi, bisikan syaitan tadi, laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah, tiadalah berbisik tadi yang tadi boleh memberikan mudarat kepada mereka kecuali semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Ta'ala lah maka naklah bertawakallah orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu kan, dia ada kaitan dengan hadis tadi. Hadis iza kanu salasatan au iza kana salasatan
au iza kuntum salasatan tadi, fala yatanaja isnani dunal ahid. Maka janganlah kamu berbisik dengan meninggalkan orang ketiga. Ataupun janganlah kamu berbisik dengan tidak melibatkan orang yang lain. Hatta takhtalitun nas, sehingga mereka itu bercampur dengan manusia. Kenapa tuan? Kerana perbuatan tadi, kita membisik tadi 2 orang dengan tidak melibatkan orang 3 tadi, zalika yuzinhu, kerana dia akan memperhinakan orang yang ketiga yang tidak diajak tadi. Dia akan merasa terhina ataupun disisihkan, seandainya tidak dibawa dalam berbisik tadilah, macam tu. Jadi maknanya tuan-tuan, berbisik dia ada 2 kategori. Satu kategori yang kebaikan dan satu kategori keburukan. Bukan sebagaimana yang kita faham sebelum ni, asal nama kata berbisik tak boleh. Sebenarnya ada 2. Pertama dibenarkan, yang kedua dilarang. Kalau sebut dalam syarah ni, dia kata Allah Ta'ala melarang kita berbisik-bisik yang boleh mengundangkan mudarat dan merugikan. Kita tak boleh berbisik yang termasuk melakukan perbuatan dosa. Yang mudarat pertama sekali terhadap diri kita lah. Bila kita berbisik-bisik ni, mudaratnya pertama akan kena pada kita lah, macam tu. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri pada rahmat Allah Ta'ala, seperti kelebihan dalam makanan, minuman dan pakaian. Juga tak boleh membincangkan perbuatan dosa yang jahatnya pada mulanya akan berlaku pada orang lain, kemudian akan berlaku pada kita juga. Tak boleh juga kita berbisik mana sesuatu perbuatan dosa dan mudarat yang boleh merosakkan orang lain, dan akhirnya akan merosak pada kita juga. Kerana dosanya kita akan kena jugalah. Seperti perzinaan, membunuh, mencuri, merompak dan sebagainya. Juga tak boleh membincangkan maksiat kepada Rasulullah SAW, seperti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi, para Nabi dan para Rasul, atau keluar daripada apa yang telah disyariatkan. Jadi Allah Ta'ala membenarkan kita berbisik tuan-tuan dalam perbuatan baik, seperti menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu bolehlah kita berbisik. Jadi kemungkinan contohnya kita berada di tempat awam. Jadi kemungkinan kita nak menyebarkan ilmu. Jadi kalau kemudian suara pula kuat, gangguan banyak. Di tempat awam kan banyak gangguan. Jadi kita terpaksa berbisiklah dengan orang lain. Tujuannya untuk nak menyebarkan ilmu. Macam tu. Bolehlah. Maknanya membenarkan kita bisik dalam perbuatan baik, seperti menyebarkan ilmu, kemudian meluruskan akhlak, kemudian mendamaikan orang yang bergaduh, bersengketa, juga membincangkan masalah yang melindungi kita daripada mudarat. Kemudian nak jaga kita pada bahaya, seperti menyediakan kekuatan untuk menapi musuh. Kita berbisik-bisik kerana contohnya dalam peperangan kan. Dalam peperangan kita boleh berbisik-bisik kerana persiapan kita, strategi peperangan. Ataupun kita nak membuat benteng, kemudian menabung untuk perkara yang tidak diduga, melakukan perbuatan pencegahan daripada berbagai penyakit. Jadi perbuatan berbisik ini dibenarkan dalam konteks Islam. Dibenarkanlah. Apalagi dalam suasana tu bising kan. Jadi kita terpaksa cakap tu, berbisiklah dengan kawan kita, baru kawan kita dengar. Macam tu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa berbisik dalam usaha melakukan dosa adalah godaan syaitan, agar orang yang beriman merasa bersedih. Kerana kalau kita berbisik 2 orang kan dalam perkara dosa, jadi kemungkinan orang yang ketiga tu dia akan kecil hatilah. Dia merasa sedih, dan bersedih semasa melakukan dosa, menyatakan dan membincangkan. Kerana mereka suka buat baik dan bertakwa, dan bersedih semasa melakukan dosa, menyatakannya dan membincangkan. Kadang-kala berbisik dan bersihasat usaha jahat ini menjadi strategi musuh.
dan kombinasi jahat mereka. Kalau musuh pula, kalau berbisik ni sudah tentu dia niat jahat lah. Kalau kawan kita ni jenis orang kawan berbaik, kawan kita berbaik kan, saja kadang dia bergurau depan kita, dia berbisik lah dua orang kan, dia berbisik dua orang dengan tujuannya dia nak kenakan kita, nak mengusik kita lah, tujuan nak mengusik kita. Dan kita pun tak ada masalah pun kalau ada berbisik kan, dan kita pun redha lah kalau ada berbisik. Dan ada masanya nak selesai masalah pun kena bisik jugalah. Nak selesaikan masalah kena berbisik. Kalau tak berbisik kan tak selesai masalah kan. Ataupun kalau ada orang ketiga kan, dia akan mengeruhkan keadaan, mengeruhkan lagi perbincangan itu. Maka kita melibatkan dua orang saja. Dengan dua orang tadi baru selesai masalah. Kalau panggil orang ketiga kan akan menjadi haru biru kan. Haru biru lah perbincangan tersebut. Maka dia boleh kalau kita berbisik. Semua tengoklah keadaannya, keadaan macam mana, sesuai ataupun tidak berbisik. Kalau sesuai berbisik, bolehlah berbisik. Kalau rasa tak sesuai, janganlah kita berbisik. Kalau boleh menyakitkan hatilah sahabat yang lain. Itu. Baik. Kemudian berbisik dalam melakukan konspirasi untuk melakukan kejahatan diharamkan secara mutlak. Baik dilakukan oleh dua orang atau meninggalkan orang ketiga, atau meninggalkan orang ketiga dan keempat, atau dilakukan pada suatu golongan dengan meninggalkan seorang atau lebih, baik dengan izin ataupun tidak. Baik dengan izin ataupun tidak. Okey, kalau berbisik dalam melakukan konspirasi ataupun niat jahat kan, ini memang diharamkan lah. Diharapkan. Dua orang berbisik, dia ada orang ketiga ataupun orang keempat, dua orang berbisik sedangkan dia bisik benda yang tak elok. Dia nak kenakan kita lah macam tu. Dia nak kenakan orang ketiga ataupun keempat. Ni perkara ni memang tak elok lah, mengenaklah dihindarkan macam tu. Sedangkan berbisik mengenai kebaikan, hukumnya boleh. Hukum boleh berbisik untuk kebaikan. Hanya ada cara yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan orang yang hadir, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tersebut tadilah. Jika suatu majlis terdiri ada 3 orang, dalam satu majlis ada 3 orang, maka tak boleh 2 orang melakukan perbincangan rahsia tanpa melibatkan orang ketiga, kerana boleh menyebabkan sikap kurang suka dan sedih. Mungkin juga dia menyangka bahawa kedua rakannya menyentuh kehormatannya ataupun nak rendahkan derajatnya atau membuat tipu muslihat padanya, sehingga dia meninggalkan majlis dengan panas hati dan penuh dengan sangkaan negatif. Itu sebab dia tegah daripada bisik tu. Dia takuti orang yang ketiga ni menganggap 2 orang berbisik itu mereka ada niat yang tak elok pada diri dia lah. Ada niat yang tak elok pada diri dia. Dan akhirnya dia akan kecewa, dia akan pergi daripada majlis tu, meninggalkan orang tu 2 orang saja. Itu sebab dia tegah daripada berbisik tu. Itu. Kemudian untuk menjaga cinta dan penyatuan, maka 2 orang dilarang berbisik-bisik tanpa melibatkan rakan yang ketiga, kecuali jika meminta izin kepadanya dan dia mengizinkan keduanya. Boleh berbisik-bisik tapi dengan syarat ada izin. Sebut dalam kitab ni pula. Tambahan dia. Boleh berbisik-bisik dengan syarat minta izin dululah pada orang yang ketiga tu. Mungkin kita ada 3 orang masa tu, kita nak bisik 2 orang. Kalau kita libat orang ketiga kan hari biru. Kacau bilau. Jadi kita minta izin pada yang ketiga ni, kau relax dululah, biar kami bincang 2 orang dulu kan. Biar kami bincang dua orang dulu untuk memutuskan masalah tadi. Sebab kalau melibatkan orang ketiga akan haru biru. Ataupun mungkin ramai, mungkin ada 10 orang, 20 orang dan sebagainya. Jadi nak selesai masalah ni 2 orang ni contohnya kena berbisik dulu.
Bicik dua orang bincang untuk selesaikan masalah. Sebab kalau melibatkan ramai orang kan pun akan haru biru juga. Contohnya ada 10 orang kan, kita nak libatkan 10 orang tadi, maka takkan selesai masalah. Maka dua orang tadi lah kena bincang, kan? Kata face to face lah, kan? Sehati sejiwa untuk menyelesaikan masalah tadi. Maka dibenarkan berbisik. Macam tu. Macam tu, dibenarkan berbisik. Baik. Kalau macam tadi, untuk menjaga cinta dan penyatuan, maka dua orang dilarang berbisik-bisik tanpa melibatkan rakan ketiga, kecuali jika meminta izin kepadanya dan dia mengizinkan keduanya. Bila telah diberi izin, maka tidak berdosa kerana larangan itu untuk menjaga hak dia, dan dengan izinnya menjadi boleh. Demikian juga hukumnya jika 3 orang melakukan perbualan rahsia tanpa melibatkan orang keempat, 4 orang tanpa melibatkan orang kelima, 5 orang tanpa melibatkan orang keenam, dan seterusnya, kerana alasan larangan dalam perkara yang amat jelas. Jika suatu golongan melakukan perbincangan tanpa mengajak salah seorang anggotanya, maka perkara itu lebih menaikkan kemarahannya. Jika sikap tak suka diarahkan kepada lebih pada 2 orang, maka kesan lebih buruk lagi, dan melarangnya juga tidak satu perbuatan yang relevan lah. Betul. Baik. Dan jika suatu majlis terdiri 4 orang atau lebih, maka dibenarkan 2 orang untuk bisik-bisik, kerana masih tinggal 2 orang atau lebih yang mereka boleh melakukan bincang tersebut. Demikianlah disyaratkan oleh sabda Rasulullah, sehingga mereka bercampur dengan orang itu. Kan dah tadi, sehingga mereka bercampur dengan orang itu dalam hadis tadi kan. Hatta takhtalitu bin nas tadi. Iza qultum salasatan fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas. Jika kamu 3 orang, maka tak boleh 2 orang berbisik-bisik tanpa yang lain, sehingga mereka bercampur dengan orang, kerana perkara itu menyedihkan dia. Jadi jika suatu majlis terdiri dari 4 orang atau lebih, maka dibenarkan 2 orang untuk bisik-bisik, kerana masih tinggal 2 orang atau yang lebih yang mereka boleh lakukan perbincangan tersebut. Demikianlah disyaratkan oleh Nabi tadi, sehingga mereka bercampur dengan orang itu. Hatta takhtalitu bin nas. Kemudian pada suatu hari Rasulullah membagikan satu pembahagian. Pada suatu hari dalam satu peperangan, setelah habis peperangan, maka Nabi membahagikan harta rampasan perang. Lalu ada seorang lelaki daripada golongan Ansar berkata, sesungguhnya pembahagian ini tidak tulus kerana Allah. Sesungguhnya pembahagian ini tak tulus kerana Allah Ta'ala. Maka aku berkata, demi Allah, aku akan menyampaikannya pada Nabi, sebagaimana apa yang kamu kata kamu tak puas hati tadi. Kemudian aku pergi. Ni hadis daripada riwayat daripada Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian aku pergi dan baginda semasa berada di tengah para sahabat, dan aku mengajaknya bercakap secara rahsia. Baginda marah sehingga merahlah wajah baginda Nabi. Kemudian baginda bersabda, rahmat Allah Ta'ala semoga dilimpahkan kepada Nabi Musa, dia disakiti lebih banyak pada tadi. Jadi sahabat tadi yang membawa bisikan tadi, dia panggil Nabi bawa satu tempat untuk berbisik. Macam tu. Sebab masa tu jumlah ramai, jadi tak sesuai dia cakap benda tu. Jadi dalam satu peperangan, kan, kita ni berkenaan dengan satu peperangan. Bila habis perang tadi ada banyak harta ghanimah lah tu peperangan. Jadi Nabi dalam pembagian harta tu seolah macam tak adil lah pembagian harta tu. Nabi bahagi banyak kepada golongan-golongan Ansar, kepada golongan-golongan tertentu lah. Yang mana golongan-golongan tertentu ni dia sebenarnya baru masuk Islam. Jadi nak bagi Nabi bagi lebih pada mereka lah. Sedangkan ramai sahabat-sahabat lain yang dah masuk Islam.
mereka mendapat bahagian yang tak banyak lah macam tu. Jadi adalah dicakap belakang-belakang ni. Dia kata Nabi membagikan satu pembagian yang tidak telus. Tak adalah pembagian ni. Jadi benda tu sampai pada sahabat. Sahabat sampai pada Nabi. Bila sahabat sampai pada Nabi ni, sahabat tadi tak terus direct beritahu depan para sahabat lain. Sahabat tadi tarik tangan Nabi ke belakang dan bercakap dua orang dengan Nabi. Mana berbisik lah macam tu. Beritahu tentang ada yang tak puas hati dengan Nabi lah. Macam tu. Bila dia beritahu ada lelaki orang yang tak puas hati dengan Nabi, maka Nabi marahlah. Sehingga merahlah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, rahmat Allah Ta'ala semoga dilimpahkan kepada Nabi Musa. Dia disakiti lebih banyak daripada itu. Lalu dia pun bersabar. Tuan-tuan. Jadi tak dapat dinafikan bahawa ada orang yang merasa sedih jika tidak diajak bercakap secara rahsia. Jadi bila ada masanya ialah perlu kita cakap secara rahsia. Apalagi kalau kita membincangkan satu benda besar. Ataupun membincangkan strategi peperangan kan. Strategi peperangan. Mana yang dipanggil itu ketua je. Ketua nanti akan sampai pada anak murid dia. Kepada tentera yang lain. Jadi perlukan kepada secara bisikal lah. Macam tu. Boleh berbisik. Macam tadi lah. Maknanya dalam berbisik dalam perkara kebaikan boleh. Ataupun kita meminta keizin daripada sahabat yang seorang lagi bahawa kita nak berbisik ataupun berbincang lah untuk menyelesaikan satu masalah tadi. Yang tak dibenarkan tadi ialah berbisik dalam perkara dosa dan maksiat, apalagi menyentuh pula tentang kehormatan orang yang ketiga, yang keempat yang tak terlibat dalam berbisik tadi ataupun dalam perbincangan itu. Dan Nabi juga pernah berbisik. Kalau ikut riwayatnya tuan-tuan, Nabi pernah berbisik dengan anak baginda Nabi, iaitulah Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah. Dalam satu ketika tuan-tuan, Sayyidatina Fatimah bersama dengan isteri Nabi duduk dalam satu majlis itu. Kemudian Nabi masuk. Bila Nabi masuk, Nabi duduk di sebelah Fatimah, anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun kami pun berborak-borak lah. Kemudian tiba-tiba Nabi berbisik dengan Fatimah. Kali pertama Nabi berbisik dengan Fatimah, Fatimah menangis. Fatimah menangislah dengan bisikan tadi. Kemudian Nabi berbisik kali kedua pada Fatimah. Bila dibisik pada kali kedua, maka Fatimah pun ketawa. Tersenyum dan ketawalah. Lepas tu Nabi pun pergi daripada majlis itu. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala bertanya dengan Fatimah, "Ya Fatimah, apa yang telah dibisikkan oleh Rasulullah kepada kamu?" Maka Fatimah kata, "Saya tidak akan menceritakan apa yang dibisikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan menyimpan rahsia." Rahsia apa yang telah pun diperkatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah berlalu masa yang lama, Fatimah tidak menceritakan apa yang telah dibisikkan oleh Nabi itu kepada diri dia lah. Sehinggalah apabila Rasulullah telah wafat. Bila Nabi SAW telah wafat, maka Siti Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah, "Ya Fatimah, boleh tak kau ceritakan apa yang telah pun dibisikkan oleh Nabi dulu?" Dia buka cerita lama balik. Buka cerita lama balik lah. Apa yang telah dibisikkan oleh Nabi SAW kepada diri kamu? Maka Fatimah kata, "Okey, kalau sekarang baru boleh saya ceritakan apa yang telah dibisikkan oleh baginda SAW terhadap diri aku." Maka Fatimah kata, "Pada kali pertama Nabi SAW berbisik pada aku, Nabi menyatakan bahawa tidak berapa lama lagi dia akan wafat."
Nabi kata tak berapa lama lagi dia akan wafat. Kerana Quran telah pun sempurna. Jadi tiba masanya dia akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila disebut Nabi berbisik perkara tadi pada Nabi Aisyah, maka Aisyah pun sedih. Menangislah terhadap apa yang akan berlaku. Kemudian pada bisikan yang kedua, Nabi kata, wahai Fatimah, kamu termasuk di kalangan orang yang terawal yang akan masuk syurga. Kamu antara orang yang terawal akan masuk syurga, yang berada di tingkatan yang atas juga. Maka pada ketika itu, maka Fatimah pun ketawa. Jadi Fatimah pun ketawa. Itu sebabnya aku menangis, dan itu sebabnya aku ketawa. Perkara tadi dibisikkan oleh baginda Sallam. Maka Fatimah akhirnya menceritakan kepada Sayyidatina Aisyah tentang bisikan baginda Rasulullah SAW. Ini nak menyatakan kepada kita bahawa bolehnya berbisik itu. Bolehnya berbisik, tetapi dengan syarat tidak menyentuh hal peribadi orang lain. Tidak menyentuh hal peribadi orang lain, dan tidak menyentuh kehormatan orang lain lah. Tapi kalau seandainya orang yang ketiga itu tak kisah pun kalau kita berbisik, dan dia pun memang kawan baik kita, dan kita pun dah lama kawan baik dengan dia, kan? Contohnya tiga orang sahabat baik, kan? 3 orang sahabat baik ini, maknanya 2 orang berbisik, seorang tak terlibat dalam bisikan tadi, dan orang ketiga pun tak ada masalah kalau 2 orang ni berbisik. Itu tak ada masalah lah, teruskanlah. Tak ada masalah. Kenapa? Dia tidak akan mengecikkan hati dia. Dan 2 orang berbisik ini tadi, kemungkinan dia tidak akan menyentuh hak pribadi orang ketiga. Kalau tak menyentuh hal pribadi orang ketiga, maka dibolehkanlah kita berbisik. Tak ada masalah. Apalagi kalau berbisik dalam perkara kebaikan tadi. Kalau berbisik dalam perkara kejahatan, itu yang tidak dibenarkan. Boleh? Tuan-tuan? Itulah tentang hukum berkenaan dengan berbisik. Hadis yang tadi, hadis yang daripada Abdullah bin Umar tadi, sesungguhnya Rasulullah telah berkata, iza kanu salasatan, atau iza kana salasatun, atau iza kuntum salasatan, bila kamu 3 orang, maka janganlah kamu berbisik 2 orang dengan tidak melibatkan orang ketiga. Ataupun apabila kamu 3 orang, maka janganlah kamu berbisik 2 orang tanpa melibatkan orang ketiga, sehingga kamu bercampur dengan manusia. Kerana demikian tadi akan boleh menghinakan dia. Menghinakan. Ataupun syaitan akan masuk dalam pemikiran dia lah. Syaitan akan menggoda dia, masukkan dalam pemikiran dia, dia akan merasa terhina. Ada satu riwayat lain berlaku, dia akan merasa terhina disebabkan oleh 2 orang yang berbisik tadi. Mungkin 2 orang tu berbisik benda baik, dia tak tahu. Jadi dia akan terasa terhina lah. Itu sebabnya sebaik-baiknya apabila kita berbisik, kita naklah minta izin orang yang ketiga, ataupun orang yang keempat. Kalau kita nak berbisik 3 orang saja, mintalah izin orang yang keempat bahawa kita nak berbisik 3 orang. Ataupun kita ada 5 orang, kita nak berbisik 4 orang saja, maka naklah kita minta izin orang yang kelima, supaya dia tidak ada buruk sangka terhadap diri kita lah. Macam tu. Boleh? Kan? Okey. Itu saja. Wallahu alam. So kita masuk kitab soal jawab agama pula. Soalan apa? Lapan satu. Soalan okey 82. Okey, soalan 82, surat 61 tuan-tuan. Soalannya, saudara saya telah pergi suatu tempat. Dia kata saudara saya telah pergi ke suatu tempat. Dan selepas pulang, dia mula bercakap tentang perkara yang aneh-aneh. Dia mula bercerita tentang beberapa lamaran
dan tidak mau bercakap dengan sesiapa. Bahkan suatu ketika dia berani meludah ibu dia. Masya Allah. Suatu ketika dia berani meludah ibunya. Kami ingatkan dia mengalami sakit jiwa dan membawanya berjumpa dengan doktor. Tetapi tiada perubahan sedikit pun. Kami menyangka dia telah diganggu oleh jin atau sihir. Bagaimana cara kita boleh mengetahui hal tersebut? Dan bagaimanakah cara penyelesaiannya? Ibunya sampai jatuh sakit kerana memikirkan hal ini. Okey. Jawapannya tuan-tuan, terdapat perbezaan antara gangguan jin dan sihir. Beberapa orang yang berpengalaman dalam hal ini menerangkan bahawa antara tanda orang diganggu oleh jin ialah pertama, dia berpaling dan akan mengelak bila mendengar azan ataupun bacaan Quran. Berpaling atau dan akan mengelak lah bila mendengar azan baca Quran. Bila dengar azan dia akan mengaum. Atau bila dengar ayat Quran pun dia akan panas kan. Panas kan. Ini salah satu tanda lah. Kan? Kemudian yang kedua pengsan. Pengsan, kejang dan jatuh apabila dibacakan Quran. Ada juga ada masa mengamuk pun ada. Kan? Kalau orang-orang gangguan sihir kan. Sihir atau jin ni kan, kalau kita bacakan ruqyah pada dia akan mengamuk. Macam tu, mengamuk. Dan kaedah baca Quran ni kita kena letak tangan kita kat ubun-ubun lah. Kalau ikut yang Darul Syifa punya, kalau kita nak meruqyah orang yang kena gangguan ni, kita letakkan tangan kita kat ubun-ubun dia. Lepas tu kita bacalah ayat Quran, ayat-ayat ruqyah kan. Contohnya kita baca Fatihah kan 7 kali, kita baca ayat Quran sekali, kita baca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu 1 kali kan, ataupun kita baca 3 kul. Tu semua ayat Quran lah. Untuk kita nak bertempur, istilah bertempur lah. Bertempur dengan jin ni kan, jin ataupun orang kena sihir kan. Kan? Kita kena ada banyak perisai lah. Perisai dan senjata. Dia tak boleh hanya 1-2 ayat Quran saja. Dia kena banyak pelbagai senjata dia. Kalau kita nak bertempur dengan jin ni. Gitu. Sebab ada jin-jin yang kuat. Dia ada yang kuat. Ada jin yang lemah. Ada jin lemah ni sikit je kita baca dia dah keluar daripada badan orang tu. Kalau jin yang kuat ni kan, macam-macam ayat pun dia masih lagi melawan dengan kita. Masih dia nak duduk dalam badan orang tu. Walaupun macam-macam ayat yang kita baca, masih dia tak nak keluar juga. Tu jin-jin yang kuat lah macam tu. Dia tengok jin kuat ke jin lemah macam tu. Baik. Kemudian antara tanda orang yang terkena gangguan jin sihir tadi, pengsan, kejang dan jatuh bila dibaca Al-Quran. Sering bermimpi dengan perkara menakutkan. Contohnya dipatuk ular. Ataupun bermimpi jatuh daripada bangunan tinggi. Jatuh daripada bangunan tinggi. Ataupun jatuh pada tempat yang kotor. Kan? Ini semualah tu. Kemudian apa lagi? Suka menyendiri. Suka menyepi, berpelakuan aneh. Ada kalanya syaitan yang masuk kepadanya berbicara ketika dibaca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran tu dia akan berbicara ataupun dia akan ketawa lah. Kita baca Al-Quran pun dia ketawa dengan kita. Ada juga jin yang degil sikit lah. Dia degil. Dia kata kita baca salah. Dia pula ajar kita. Dia ajar kita. Ni tuan ni baca salah ni. Bangang kau dia tu. Dia kata kita bangang. Macam tu. Dia guna jin ni separuh dia ada separuh jin ni dia psikologi. Dia psikologi kita lah, psycho kita. Sehingga kita pun rasa seolah-olah macam ayat Quran yang kita baca tu tak mujarab. Tak mujarab ni ayat kita baca ni. Tu jin punya psycho lah. Dengan tujuan dia nak melemahkan kita lah. Ataupun perawat-perawat yang nak merawat dia. Macam tu.
Dalam konteks perubatan Islam, kita tak panggil dukun. Dalam konteks perubatan Islam, dukun ke bomoh kita tak panggil. Kita panggil perawat. Dalam konteks perubatan Islam, perawat. Gitu. Baik. Kemudian tanda-tanda antara terkena sihir. Contohnya suami yang terkena sihir akan membenci isteri. Dan isteri yang tersihir akan benci suami. Kalau kat luar rumah, suami tempat kerja, isteri di rumah. Kan? Itu semualah tu, darling apa semualah, sayang semua sebagainya. Tapi bila dah balik ke rumah, lain pula cerita dia. Bongih kan? Bongih, mengamuk, kan? Nampak benda yang isteri ni seolah macam tak tahu menguruskan diri, semualah. Nampak bayang-bayang yang bukan-bukan, nampak kelibat orang dan sebagainya kan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata fa yata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wazajih. Dalam pada itu ada juga orang-orang yang mempelajari daripada mereka kedua ini malaikat Harut dan Marut. Ilmu sihir yang boleh menceraikan antara suami dan isteri. Jadi antara fungsi daripada ilmu sihir ini antaranya ialah sihir pemisah. Itulah kata sihir memisah lah. Sihir memisahkan suami isteri. Dia boleh menceraikan suami isteri yang kalau sebelum tu keluarga tu bahagia, suami isteri tu pasangan tu bahagia. Bila orang tu dah kena sihir, pasangan tu dah kena sihir, akan berlaku perceraian dalam rumah tangga lah. Macam tu. Banyaklah dia ada sihir pemisah, ada sihir pelaris makanan, ada sihir sampaikan orang kata kedai tu orang tak nampak. Contoh dah kedai tu perniagaan dia laris. Jadi orang benci dengan dia, ada orang tak suka dengan kedai tu, maka dia akan buat sihir sehingga kan orang lain tak nampak kedai tu. Jadi mereka menyangka kedai tu tutup. Sebenarnya kedai tu tak tutup pun. Sebenarnya kedai tu tutup. Kedai tu buka je. Tapi orang lain, pandangan orang lain terhadap kedai tu tutup. Orang tanya, kedai kau tutup ya? Tak buka ke kedai kau? Buka, kedai aku buka. Nampak? Ini antara penyebab pada sihir lah. Sihir kan? Macam tu. Dia boleh merosakkan hubungan seseorang. Ataupun seorang tadi kalau perniagaannya berjaya, boleh menyebabkan perniagaan dia jatuh. Sebab oleh sihir. Kemudian terdapat perbezaan yang ketara pada diri ketika di luar rumah dan dalam rumah. Dia sangat rindu pada isterinya dan rumahnya ketika berada di luar rumah. Dan tak kala dia masuk ke rumah, dia berubah dan sangat benci pada keluarga dia. Nampak? Bila sama dengan isteri, benci pula. Nampak seolah isteri ni macam hantu. Macam pocong dan sebagainya. Ataupun isteri nampak suami dalam keadaan orang kata menakutkan. Macam itulah. Sehingga kan perempuan tadi contohnya akan pengsan. Atau perempuan tu mungkin akan terpekik terlolong, nampak hantu dan sebagainya. Sedangkan itu bukan hantu, itu suami dia. Nampak? Ini antara gangguan-gangguan lah yang boleh menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Macam tu. Ataupun akan menyebabkan hilangnya keharmonian dalam rumah tangga. Baik, antara tanda-tanda kena sihir lagi antaranya tidak mampu bersetubuh dengan isteri. Tak mampu bersetubuh dengan isteri ataupun terkuncilah. Terkuncilah dia punya nafsu tu terkunci. Kemudian bagi wanita hamil sering mengalami keguguran. Keguguran. Kemudian perubahan yang tiba-tiba daripada perilakunya tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba mengamuk. Mengamuk kan? Gitu. Ataupun tak ada selera makan. Kita dah sediakan makanan tapi tak ada selera makan. Kemudian sering berkhayal ketika dia sedang mengerjakan suatu perkara, padahal dia tidak mengerjakannya. Seolah-olah dia nampak dia melakukan benda tu. Dia merasakan dia melakukan benda tu tapi sebenarnya dia tak lakukan pun.
Kemudian taat secara membabi buta, dan cinta secara tiba-tiba, secara berlebihan dalam urusan dengan orang tertentu. Tiba-tiba jatuh cinta, tak ada pasal-pasal jatuh cinta kan, ataupun dikuasai. Dikuasai. Dia pun menyebabkan sihir jugalah. Isteri terlampau patuh pada suami ataupun suami terlampau patuh pada isteri. Suami terlampau patuh pada isteri lah. Sehingga suami tadi ikut je apa cakap isteri tu, ikut je. Kalau isteri kata A, A. Kalau isteri kata B, B lah. Taat je kan, patuhnya tu. Ini pun antara penyebab sihir juga. Penyebab sihir. Ataupun tak ada jodoh. Tidak ada jodoh. Jodoh tu macam terkunci lah. Terkunci jodoh dia. Kalau orang nak masuk Minang pun, lepas tu tak jadi kahwin. Asyik gagal. Dalam pertunangan gagal. Semua gagal. Percintaan pun gagal. Semua gagal. Akhirnya tak ada jodoh. Macam tu. Itu menyebabkan antara sihir juga. Banyaklah penyebab sihir ni. Namun dengan tanda-tanda yang disebutkan, tidaklah bermakna bahawa bila sebahagian antaranya terjadi pada diri seorang, lalu kita simpulkan dia terkena sihir atau jin. Kadang-kala hal terjadi kerana sebab fizikal dan masalah jiwa yang lain. Jadi perkara-perkara dikait di atas tadi tak semestinya disebabkan oleh jin lah. Tak semestinya jin atau sihir. Kadang-kadang ada sebab lain lah. Sebab patu kesihatan pun boleh sebabkan macam tu juga. Pasul kejiwaan pun boleh juga menyebabkan. Terjadi dia macam perkara yang di atas tadi, yang tanda-tanda merah tu, macam tu. So, rawatan dibenarkan Islam, tawakal kepada Allah dan menyerahkan bulat-bulat kepada Allah. Ini adalah konteks dan cara kita memberi rawatan lah. Untuk orang yang terkena sihir. Pertama, tawakal pada Allah dan menyerahkan bulat-bulat pada Allah. Sembahyang hajat, contoh kan? Sembahyang hajat, bacaan Yasin dan sebagainya. Mandi air ruqyah. Mandi air ruqyah kan? Macam tu. Ataupun contohnya menggunakan daun bidara. Daun bidara, mandi air bidara kan? Ataupun orang kena sihir ni kita letakkan ambil daun bidara tu ataupun cabang ataupun dia punya ranting tu kan, kita letakkan dekat kaki dia. Kita letakkan kaki dia ataupun ibu jari kaki dia lah. Ibu jari kaki dia. Nanti orang tu dia akan mengaung lah. Dia orang kena sihir tadi. Macam tu. Itu kelebihan pokok bidara ataupun daun bidara. Kayu dia. Kalau tuan-tuan kata pergi mana-mana kan, kalau jumpa daun bidara tu buat baliklah, tanamlah. Tanamlah kat rumah. Dia antara perkara-perkara yang boleh menghindarkan pada sihir lah. Macam tu. Kemudian guna ruqyah. Guna ruqyah jampi dengan Al-Quran dan hadis. Dan mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala dengan cara yang disyariatkan. Surah yang terpenting yang boleh baca ialah surah Al-Falaq, surah An-Nas. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Qul Allahu ahad ataupun surah Al-Ikhlas pun boleh juga. Kadang-kadang dia 3 tu. Dia baca 3 sekali. Qul Allahu ahad, qul a'udzu binnas, qul a'udzu birabbil falaq. Boleh bacalah. Letakkan jari tangan kita tu di atas ubun-ubun pesakit tadilah. Di ubun pesakit. Ataupun kalau perut sakit kita letakkan tangan kita dekat perut orang itu. Dan kita baca ruqyah lah. Macam tu. InsyaAllah lah dia akan pulih lah macam tu. Tapi sebaiknya kalau kita nak jadi penruqyah ataupun perawat, mesti ada tauliah lah. Mesti ada tauliah ataupun ijazah. Ijazah daripada tok guru yang muktabar. Ataupun kata mana-mana badan lah ada pengamal ruqyah ni, kita ambil ijazah daripada tok guru dia lah macam tu. Itu yang paling baik lah. Jangan kalau tak ada ijazah kan jadi isu pula. Jadi isu kalau tak ada ijazah. Sebaik-baiknya ada ijazah lah macam tu. Tapi kalau untuk ahli keluarga kita tak perlu ijazah lah. Ahli keluarga kita sendiri buat apa nak ijazah?
Contohnya anak kita yang sakit perut, kita ruqyah untuk anak kita, tak ada masalah. Isteri kita yang sakit perut, kita ruqyah untuk isteri kita sendiri, tak ada masalah. Suami kita yang sakit perut, ruqyah untuk suami kita. Mana ahli keluarga kita je, tak ada masalah. Ni masalahnya kalau melibatkan orang lain, bukan ahli keluarga kita, tapi dia sakit, kita nak bantu dia kan, macam tu. Tu sebaiknya ada ijazah lah, takut nanti akan jadi isu kemudian, macam tu. Baik. Kemudian boleh tambah dengan surah Ikhlas. Begitu juga surah Al-Fatihah merupakan ruqyah yang paling baik. Sebagaimana disebut dalam satu hadis Rasulullah SAW, mana sahabat meruqyah dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Ada seorang lelaki di kalangan sahabat ni, dia meruqyah, ada seorang ketua kampung pada zaman Nabi lah, kan? Ketua kampung tu dia sakit perut, dia kena sengatan berbisa. Dia terkena sengatan berbisa. Jadi mereka pergi jumpa dengan beberapa sahabat yang berkemah di luar perkampung. Jadi minta pertolongan mereka untuk meruqyah ketua kampung mereka yang telah pun disengat oleh binatang berbisa lah. Jadi kalau mereka pun tengok masing-masing, tengok muka dia, dia tengok muka dia. Kan? Kau pandai aku ruqyah kan? Apa kita nak buat ni? Maka di kalangan sahabat tadi, tak apa, biar saya pergi ruqyah. Maka dia ruqyah menggunakan surah Al-Fatihah saja, tuan. Dia baca surah Al-Fatihah dan dibacakan pada yang terkena bisa tu, kaki dia tadi, maka pulih dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ketua kampung tu dah pulih, jadi mereka dihadiahkan dengan beberapa ekor kambing. Beberapa ekor kambing. Dan perkara tadi sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, kami telah pun dijemput oleh satu kampung yang mana ketua kampungnya telah pun disengat oleh binatang berbisa. Dan mereka minta kami mengubati ketua kampung mereka yang telah pun disengat oleh binatang berbisa. Kan ada di kalangan kami tadi meruqyah menggunakan suratul Fatihah. Ya Rasulullah, apakah pandangan engkau ya Rasulullah perkara ini, boleh atau tidak? Dan kami telah mendapat beberapa ekor kambing dihadiahkan pada kami. Kerana ketua kampung tadi telah pulih dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata, ambillah. Boleh, ambillah, dia kata. Macam tu. Siapa yang meruqyah tadi? Saya ya Rasulullah. Kamu ruqyah dengan apa? Dengan surah Fatihah. Benar engkau, dia kata. Benar engkau. Jadi Nabi membenarkan mana dibolehkan meruqyah menggunakan surah Fatihah lah. Macam tu. Cuma dalam konteks kita zaman sekarang ni, tuan, kalau tak ada ijazah, jadi akan jadi satu isu lah. Macam tu. Sebaiknya kalau kita nak jadi ruqyah ni, kan, nak jadi perawat dan sebagainya, mesti ada ijazah lah. Contoh banyak contoh Darul Syifa ke ataupun Darul Ansar ke, macam-macam kan, yang perubatan Islam ni. Kita ambil ijazah lah, barulah kita boleh beramal. Kalau tidak akan jadi masalah kemudian pula. Kalau ada masalah banyak macam zaman sekarang ni kan. Bila kita ruqyah kan, kadang-kadang kita tak usik kat benda yang sensitif, tapi dia kata kita usik, jadi isu pula. Kita tak ada usik pun, kita usik kepala je. Tapi orang yang tadi, yang telah diruqyah tadi, dia buat cerita lain pula. Dia kata kita usik pada alat sulit dia dan sebagainya kan. Dia ada satu isu pula. Baik, kemudian mengeluarkan alat sihir atau merosakkannya sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau disihir oleh Lubaid bin Al-Asam, seorang Yahudi. Jadi mana Nabi pun pernah kena sihir lah. Nabi pernah kena sihir oleh seorang lelaki bernama Lubaid bin Asam. Ketika Nabi kena sihir tadi, Nabi bersama dengan isteri Nabi seolah macam tidak bersama. Macam tu. Nabi bersama dengan isteri Nabi, tapi Nabi merasakan seolah tidak bersama dengan Nabi, bersama dengan isteri dia. Maksudnya bersetubuh tapi macam tak bersetubuh. Macam itulah. Jadi malaikat, dua orang malaikat, itulah malaikat Jibril dan Mikail, datang berjumpa dengan Nabi dan menyatakan bahawa Nabi telah pun disihir. Rupanya memang Nabi telah disihir.
Di mana Lubaid bin Asim ini dia ambil beberapa helai rambut Nabi Muhammad SAW dan diikat pada batu, dan dicampakkan dalam satu perigi. Dicampak satu perigi. Kemudian sebelum dicampak tu dia ada bacaan sihir dia. Dan dicampur dengan paku dan sebagainya, diikat dan dicampakkan dalam satu perigi. Disihirlah macam tu, Nabi disihir. Jadi bila disihir tadi seolah Nabi macam Nabi bersama isteri tapi seolah macam tidak bersama dah. Maka malaikat Jibril dan Mikail datang memberitahu bahawa orang ini telah disihir, mana Nabi telah pun disihir. Macam tu. Sehinggalah Nabi diberikan petunjuk bahawa terdapatnya rambut Nabi itu, ada menyatakan bahawa Lubaid bin ini telah seorang daripada yang menyikat rambut Nabi. Pernah menyikat rambut Nabi lah. Jadi rambut Nabi ini diguna pakai untuk disihir. Dan campakkan dalam perigi tadi. Sehinggalah kan Nabi beritahu di mana kedudukan rambut itu, dan akhirnya sahabat mengambil keluarkan rambut itu daripada perigi. Itulah, dan dimusnahkan. Kemudian menggunakan ubat-ubat yang dibolehkan. Contohnya memakan 7 buah kurma ajwah sebelum sarapan sekiranya ada. Ini bolehlah untuk antara rawatan sihir lah. Memakan buah kurma. Ajwah ni kurma Nabi kan. Kurma ajwah ni dia mahal. Kurma ajwah kan, dia mahal sikit harga dia lah. Berbanding dengan kurma biasa. Macam tu. Kemudian berbekam pun boleh jugalah. Berdoa. Seeloknya bawalah saudara anda berjumpa dengan ulama-ulama yang berpengalaman dalam merawat mereka yang dirasuk oleh jin ataupun terkena sihir. Di samping itu, teruskan berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan saudara anda dan melepaskan penderitaannya serta penderitaan keluarganya. Kerana dialah yang maha penyembuh dan sesungguhnya tidak ada penyembuh selain daripada dia. Tak ada penyembuh melainkan daripada dia. Kemudian soalan ni yang last, soalan 83. Apakah ini dimasukkan dengan saka? Saya dapat tahu ayah saya mempunyai saka. Sejak kematian ayah, dikatakan saka tersebut pindah pada saya. Saya telah berubat secara tradisional, bomoh menyatakan saka tersebut perlu dibuang. Jika tidak, saya tidak akan bertemu jodoh sampai bila-bila. Saya amat takut, harap Ustaz beri pandangan. Saka lah. Baik, saka menurut kamus bermakna pusaka. Saka dimasukkan dalam akal ini ialah jin yang bersahabat dengan seseorang semasa hidup. Jodoh pertemuan dengan Allah Ta'ala. Mempercayai saka memberi kesan terhadap jodoh. Kita hukumnya syirik. Disyurkan teruskan berubat kerana saka ada unsur bersahabat dengan jin. Itu saka lah tuan-tuan. Saka ni macam-macam jenis. Saka ni dia, istilah saka ni macam perjanjian. Orang tua-tua dululah. Orang tua-tua dulu dia ada perjanjian dengan jin. Kalau orang tua-tua dulu biasanya mereka kalau nak membuka kawasan-kawasan baru, kan. Dia nak tebang hutan, nak angkat balak dan sebagainya kan. Jadi mereka menggunakan bantuan daripada jin lah. Antaranya lah bantuan jin. Untuk membantu mereka lah. Antara lain ialah seperti menjaga harta seperti rumah, tanah ataupun kebun. Nak jaga tanah, nak jaga rumah, jaga kebun, mereka gunakan jin. Kemudian menjaga diri keluarga daripada inayah orang lain pun mereka menggunakan jin juga. Menjalankan kerja seharian seperti bertani. Bertani kan, memburu binatang, menangkap ikan. Kadang mereka menggunakan jin juga. Itu sebabnya orang dulu kalau mereka bertani itu kan, tenaga dia tu macam tak kurang-kurang tenaga dia. Kan? Kita macam-macam kita makan, tapi tenaga je tu juga. Tak bertambah. Dia makan tak banyak pun, tapi tenaga hebat. Tenaga kuat. Sampai orang kata berekar-ekar tanah dia. Tanah dia boleh buka lah.
Terang benerang dia bekerja dia. Antaranya ialah sebabnya mereka menggunakan jin. Abang Mazin pakai tak? Tak pakai? Kan? Kemudian menjalankan kerja-kerja berat seperti mengangkat batu besar. Angkat batu besar, menebang, mengangkat pokok balak dan lain-lain. Dalam buku ni kan, di kaedah merawat saka ni. Menjalankan kerja berat seperti mengangkat kayu besar, menebang, angkat balak. Mereka menggunakan jin juga. Ni orang tua dululah. Kemudian lawan musuh, mereka menggunakan jin. Sebagai ilmu pengisian diri atau ilmu batin. Untuk tujuan perubatan, menjadi bomoh, bidan atau tukang urut. Untuk tujuan pengangkutan dan sebagainya lah. Gitu. Mereka membela jin, bersahabat dengan jin. Kan? Jadi kalau nak kirakan ke tulang pak kerat saja, mereka tak mampu nak buat. Macam tadi kita nak angkat balak kan, mana mampu nak angkat. Jadi mereka menggunakan hikmat ni, pertolongan jin tadi. Jin kata boleh. Aku boleh bantu kau. Mana ada perjanjian lah. Aku boleh bantu kau tetapi dengan syarat. Dia bagi syarat tu. Contoh dia nak minum darah ke, dia nak orang kata makan tu ke, dia nak makan ni dan sebagainya. Kita kena tunaikanlah hajat tadi. Hajat jin tu. Bila lah tunaikan hajat tadi, maka jin tadi dia akan bantulah. Macam tu orang sebut. Baik. Kalau ikut pada takrifan saka ni, kalau sebut pada takrifan saka, menurut pandangan ahli perubatan Islam, dia kata saka merujuk kepada jin yang diwarisi daripada keturunan yang asal, seperti ayah, datuk, nenek ataupun moyang, kepada keturunan yang bawah seperti anak, cucu dan cicit dan sebagainya. Kemudian saka adalah pusaka. Saka daripada perkataan pusaka, iaitu segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia untuk diwarisi oleh ahli keluarga. Pusaka juga tidak terhad pada harta, tetapi segala sesuatu yang diwarisi turun-temurun seperti adat, barang seperti keris, cincin dan sebagainya. Ya. Baik, bagaimana saka boleh terjadi? Okey, saka terjadi apabila seorang itu membuat perjanjian dengan makhluk halus bagi mendapatkan khidmat ataupun kelebihan. Sebagai balasan atas khidmat jin tersebut, seseorang akan menawarkan diri menjaga makhluk halus secara turun-temurun. Dia akan turun-temurun lah. Jadi kalau yang datuk nenek tu dah meninggal, dia akan turun pada cucu pula, cucu cicit. Itu. Baik. Antara jenis dan tugas saka ialah seperti saka hantu raya. Dia ada macam-macam saka ni. Saka hantu raya, saka pelesit, saka harimau, saka buaya pun ada. Saka buaya, saka bomoh, saka pawang ataupun saka urut. Kemudian saka bidan, saka hantu laut, saka pendekar, ada saka pendekar pun ada. Saka untuk menjaga keturunan. Dan macam-macam jenis saka. Macam-macam jenis saka. Tengoklah saka dia bapak saka ke atuk saka kan. Cucu saka. Tengoklah. Dalam ni adalah kaedah merawat saka. Buku ni saya beli dulu. Saya ambil perubatan Jazah Darul Syifa dulu. Memang dia jual, saya beli dah buku ni. Darul Syifa. Okey, habis Sultan perbincangan kita. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi lah untuk soalan yang ke 84 pula, insyaAllah. Yap. Santau tu yang dia ada santau angin ada. Santau makanan dia. Macam tu. Santau ni ialah dia dah benda tu dah dibaca. Contoh kalau makanan tu memang disantau tu, makanan tu dah dibaca dengan ayat-ayat yang inilah, yang bukan-bukan inilah. Dia bentuk sihir juga.
Santau ni bentuk sihir juga. Mana benda tu telah dibaca kan oleh sesuatu ayat sehingga menyebabkan benda tu akan kena pada kita, dia akan boleh mudaratkan diri kita lah macam tu. Macam tu. Dia ada santau yang jenis yang dalam makanan, kaca ke ada sebagainya. Itu pun santau juga. Mana kalau kita makan benda tu dia akan boleh merosakkan perut kita lah macam tu. Tapi benda tu dah disihir, dah dibacakan. Kalau tanpa dibacakan dia tidak akan mudarat apa-apa. Bila dibacakan itulah yang dia mudarat pada kita tu. Ya. Ada juga macam tu. Betul sihir juga. Betul sihir juga. Kan? Macam tu. Kadang yang mengantar tu orang itu sendiri. Yang mengantar tu kadang ialah orang tu dia pergi berubat dengan seseorang, kan? Seorang bomoh. Bomoh tu kata kat bawah rumah kau tu ada benda tu. Sebenarnya yang mengantar tu bomoh tu. Bomoh tu yang mengantar. Kan? Tapi ada juga yang kadang-kadang bukan bomoh tu yang hantar, orang lain yang hantar. Ada juga yang berlaku itu. Apalagi kalau kita perubatan Islam. Kalau perubatan Islam ni ialah tu dah tentu bukan orang perawat yang hantar, tentulah bomoh yang hantar macam tu. Tapi semua di atas petunjuk Allah Ta'ala lah. Kalau Allah Ta'ala bagi petunjuk, nampaklah benda tu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi petunjuk pun tak nampak juga. Macam tu. Dia ada sihir yang dikunci tu. Bila dikunci tu, tu yang susah tu. Gambar pun boleh jadikan sebagai sasaran sihir juga. Gambar. Sebabnya gambar-gambar kita tu janganlah disebar-sebarkanlah gambar-gambar yang bukan-bukan kan. Jangan sebarkanlah supaya kerana mata manusia ni kan, mata manusia ni pemaham je lah. Tak semua orang suka dengan kita. Kalau orang suka kita tu memanglah kadang-kadang dia puji kita lah. Bila kita share, kita kongsi gambar, dia puji kita lah. Bagi sesiapa yang tak suka tu, dia akan mengambil kesempatan pada gambar kita sharekan tu. Dia ada perasaan cemburu dia kan, benci dia. Pada kita, dia gunakan gambar kita tu. Tu gambar pun kena jaga jugalah. Tapi kalau nak berlaku pun, kita lewat apa? Walaupun kadang-kadang kita tak ada nak share gambar pun, orang lain yang share gambar kita. Kita tak ada nak share gambar kita, tapi orang lain yang share gambar kita. Orang lain yang nampak gambar tu, dia benci dengan kita. Dia guna gambar tu kita tu, dia share kita. Ada yang berlaku tu. Tapi semua dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak berlaku juga. Kalau Allah Ta'ala izinkan, dia akan berlaku juga. Apa juga bentuk sihir, semua dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak berlaku juga. Macam tu. Kerana tidak boleh mendatangkan satu manfaat dan mudarat kecuali semua dengan izin Allah Ta'ala saja. Okey, wallahualam. Lagi? Dah habis? Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyana fatayya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Semua jemaah sebelum itu tak boleh balik. Kena minum dulu. Sebelum minum tak boleh balik. Ayolah. Sebelum minum tak boleh balik. Kena minum dulu baru balik. Disaru tolong disaru. Angkat table disaru. Yang